إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Pada muka surat 122, maknanya kita masih lagi dalam adab, yakni adabul i'tikaf, adab beriktikaf lah. Yang kelima, memasuki tenda setelah fajar. Tenda ni maksud dalam bahasa kemah lah, kemah. Masuk kemah. Ni dalam masjid tu ada kemah. Jadi maknanya kita ni kalau i'tikaf di masjid, kita buat kemah. Itulah macam kita ikat dawai ke sana, kita sekat-sekat dengan kain kan, kita buat tabir supaya biar kita seorang dalam bilik kecil tu. Di situ kita nak berdoa, nak baca Al-Quran, nak berzikir, nak menangis. Kan? Maksud menangisi dosa-dosa kita, taubat dan sebagainya. Kan? Bertafakur. Jadi siapa pun tak nampak kita. Kotak kecil macam ni ruang dia. Muat untuk kita solat sunat ke dalam tu kan. Jadi dalam masjid tu lah. Ni maknanya ketika di bulan Ramadan lah. Gitu. Kalau kita beriktikaf. Tapi kalau lain-lain waktu kita buat macam tu, sekali lagi siap masjid dan main gunting lebih lah. Kan? Mana hendaknya seseorang yang beriktikaf memasuki tendanya, kemahnya setelah kotak tabir biliknya lah, bilik kecil dia tu, lagi dalam masjid tu, setelah solat fajar pada awal 10 hari terakhir bulan Ramadan. Awal 10 hari yang terakhir, ya hari yang ke-21. Hari yang ke-21 pagi tu, selepas solat fajar di bulan Ramadan. Hal itu berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lepas yang kita baca, ya kan? Kana Rasulullah idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu wa innahu arada marratan an ya'takifa fil 'ashr al-awakhir min Ramadan fa amara bi bina'ihi faduriba. Kan? Ila akhir al-hadis. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, yani Ahmad bin Ali bin Hajar, nama dia Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Kinani Al-Asqalani. Itu Ibnu Hajar, terkenal dengan gelaran dia. Nama dia Ahmad bin Ali bin Ahmad. Senang nak ingat. Kalau orang jenis nama panjang-panjang ni nak ingat macam mana? Dia tak ingat lah nama datuk esok, cucu dia, cicit dia, tuan nama apa, wan nama apa. Aku tak ingat, nama dia panjang sangat. Ingat huruf F yang mula-mula. Kan? Tu. Jadi maknanya nama dia pendek ya. Ahmad bin Ali bin Ahmad. Senang, ringkas. Kan? Saya bubuh nama anak 3 huruf. 4 huruf. Pergi jawab pendaftaran. Dia kata, betul ke abang ni? Lah betul ya, saya kata. Kan? Biasa orang bubuh nama banyak, dua rangkap kan. Sekali kita bubuh 4 huruf nama anak kita. Dia macam tak percaya kan. Dia tak cukup kot ni, silap ke apa ke. Dia ambil lagi, mana tanya kita lagi supaya apa, nak ambil penjelasan daripada kita. Kita kata memang betul lah, macam tu lah, takat tu je nama dia. Oh gitu kan. Pelik. Jadi pelik orang lah ni, nama pendek jadi pelik. Kan? Orang duk tanya bila nama panjang, nama apa dia? Kan? Nama sekian-sekian. Ada lagi ke? Apa nama ni? Perkataan yang kedua. Kan? Tak ada dah, tu je nama. Oh. Kan? Jadi orang jadi pelik sekarang kan. Semua nak nama. Sebab apa? Mak dia nak buah nama, ayah dia pun nak buah nama, kak sulung pun nak buah nama, adik dia pun nak buah nama juga. Masing-masing nak huruf dia di situ. Jenuh lah. Kan? Pendek nama. Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Kinani Al-Asqalani, yang lahir pada tahun 773 Hijrah. Jadi ulama kurun yang ke-8, kan?
773. Ibn Taymiyah pun kurun yang ke-8 juga. Tapi Ibn Taymiyah kurun sebelum lah. Dia mati tahun 728. Ni lahir tahun 773. Mana dia mati lama dah lah. Kan? Kurun yang sama juga lah. Dan mati pada tahun 852 Hijrah ini Al-Imam Ibn Hajar Amirul Mu'minin fil hadis. Kan? Maknanya dia tulis kitab Fathul Bari itu, maknanya orang belakang ni tak payah nak syarah dah. Dia syarah habis semua. Hak kita nak fikir tu, soalan ni kita duk fikir nak tanya tu ada dalam kitab dia dah. Dia tolong fikir siap untuk kita dah. Dalam kitab Fathul Bari itu kan, sampai berapa belas jilid dia terjemah. Dalam bahasa Indonesia dah terjemah dah. Kan? Pustaka Imam Asy-Syafi'i itu kan. Terjemah geng Abu Ihsan Al-Athari itulah. Kadang-kadang dia mari kita punya Malaysia ni, mari ni dia buat daurah tafsir ke apa ke. Abu Ihsan kan. Geng dia lah tu duk terjemah buku tu. Kita tak larat lah. Kita orang sikit, depa orang banyak. 200 lebih juta tu kan. Kita berapa puluh juta ya. Hak jadi ustaz berapa orang kan. Tu tak dah. Tak apalah kita baca depa terjemah. Baik, Ibn Hajar rahimahullah dia berkata, hadis ini menunjukkan bahawa waktu memulai i'tikaf adalah setelah salat subuh. Ini adalah ucapan Al-Auza'i Abdul Rahman bin Amru bin Yahmad Al-Auza'i, seorang faqih dan muhaddis, tabi'in. Dia generasi selepas tabi'in. Seorang imam dalam ilmu hadis dan ilmu fiqh, Imam Ahlus Syam, yang lahir pada tahun 88 Hijrah. Dia mati pada tahun 157 Hijrah. Maknanya 7 tahun selepas Al-Imam Asy-Syafi'i dilahirkan. Mana dia mati 7 tahun selepas Al-Imam Asy-Syafi'i dilahirkan. Mana umur Imam Syafi'i itu 7 tahun lah. Kan? 7 tahun. Ada 8 tahun. Tahun 150 kan. Imam Syafi'i tahun 150. Al-Auza'i rahimahullah. Kemudian Al-Laits, ini adalah ucapan Al-Auza'i. Begitu juga Al-Laits ni Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah, juga seorang faqih dan muhaddis, imam bagi ahli Mesir. Asal keluarga dia daripada Asbahan, daripada Iran. Seorang keturunan dia keturunan Farsi lah, daripada Iran. Di antara ulama fiqh yang masyhur di zaman dia. Lahir pada tahun 94 Hijrah. Dia mati pada tahun 175 Hijrah. Laits bin Sa'ad rahimahullah. Begitu. Begitu juga Al-Thawri Sufyan Al-Thawri. Sufyan ni ada dua, Sufyan bin Uyainah. Kita sebut Sufyana ini, dua orang Sufyan, satu Sufyan Uyainah, satu Sufyan Al-Thawri. Sufyan bin Uyainah maknanya itu daripada aqran Al-Imam Asy-Syafi'i, dari antara kawan Imam Syafi'i lah. Kalau sebut Sufyan bin Uyainah, itu Sufyan kawan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun Sufyan Al-Thawri itu guru dia, orang yang pernah dia ambil ilmu dengan dia. Sufyan Al-Thawri yang lahir pada tahun 97 Hijrah, mati pada tahun 161 Hijrah. Itu Sufyan Al-Thawri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, seorang faqih, seorang daripada Iraq lah, Kufah, daripada Kufah. Jadi ini orang hebat lah. Sehingga kata seorang ulama yang bernama Bishr Al-Hafi, dia kata apa? Sufyan fi zamanihi ka Abi Bakr wa Umar fi zamanihima. Sufyan Al-Thawri seperti Sufyan Al-Thawri di zaman dia, seperti Abu Bakar dan Umar di zaman mereka berdua. Itu. Dia juga tabi'in lah, generasi yang datang selepas tabi'in. Begitu. Ini perkataan Al-Auza'i, Al-Laits dan Al-Thawri. Kemudian dia menukil khilaf. Khilaf ni perbezaan pendapat. Siapa dia? Yakni Ibn Hajar rahimahullah. Dalam masalah itu, dia kata ada khilaf lah, dalam perkara ni ada khilaf. Namun ia condong kepada apa yang kami sebutkan tadi. Kemudian yang keenamnya, orang yang beriktikaf tidak boleh keluar masjid tanpa ada kepentingan darurat. Tak ada perkara darurat tak boleh keluar. Maksud darurat ni yang terpaksa lah. Darurat ni bahasa Arab. Jadi perkataan bahasa Arab yang kita guna dalam bahasa Melayu ni banyak. Asal perkataan Melayu ni
Kan, tak banyak mana perkataan, semua mencedok perkataan orang lain. Antara perkataan bahasa Arab yang dimelayukan, perkataan mustahil. Mustahil. Ya kan? Ibarat. Ya kan? Lagi apa perkataan? Tapi dalam perkataan ibarah dalam bahasa Arab lain lah, lain bunyi dia. Tapi bunyi lain makna dia, bunyi dia sama, makna dia lain. Banyak perkataan kan? Di antara dia masalah. Tapi dalam bahasa Arab, masalah bukan makna dalam bahasa kita. Masalah dalam bahasa Arab makna dia perkara. Dalam bahasa kita, masalah ni masalah ha? Benda tak seronok ha? Masalah ni ada masalah, benda tak seronok lah tu. Berbeza kan? Perkataan sama tapi makna dia lain. Orang yang beriktikaf hanya boleh keluar dari masjid untuk buang hajat, qada hajat lah, pergi toilet lah, atau keperluan mendesak lainnya. Sebab tandas tu bukan toilet, bukan masjid. Keluar daripada masjid pergi ke toilet, tandas, untuk buang air ataupun untuk mandi. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah lalu, akan tetapi dia tidak boleh keluar untuk menyaksikan jenazah. Dengan ada orang beritahu dia, oh ada kematian, maka kalau dia keluar, batal lah iktikaf dia, habis lah. Batal iktikaf. Hatta pergi nak solat jenazah pun, nak pergi tengok orang mati kan. Padahal ziarah orang mati ni, ziarah kadang dapat pahala, pergi doakan untuk dia apa semua, tolong selenggarakan jenazah dia, mandikan dia, kafankan dia, pikul jenazah dia, ya. Tapi mana dia tak boleh keluar. Kalau keluar, batal iktikaf. Rugi ya. Bukan berdosa lah, tak berdosa pun. Sebab iktikaf ni bukan perkara wajib. Bukan perkara wajib. Menjenguk orang sakit, ziarah orang sakit. Padahal ziarah orang sakit ni maknanya kalau ikutnya iyadatul marid, hak muslim atas saudaranya, hak muslim atas muslim yang lain. Bila kita dengar saudara kita sakit, kita kena pergi tengok, kena pergi ziarah dia kan, tanpa bila kita tak ada apa keuzuran lah. Menjenguk orang sakit dalam iktikaf pun tak boleh keluar. Dan yang semisalnya, kecuali ia mensyaratkan hal itu ketika memulai iktikafnya. Dia kata, bila aku iktikaf ni, Allah, bila kalau ada orang sakit pun nak pergi ziarah, kalau ada orang mati pun nak pergi tengok lah. Tu dia mensyaratkan macam tu dalam iktikaf dia. Itu tak apa. Kemudian dalam keadaan iktikaf tidak menyetubuhi isteri atau mendatanginya. Berdasarkan hadis yang telah lalu, tidak diperbolehkan seseorang yang beriktikaf menyetubuhi isterinya. Macam mana dia nak kena balik rumah dia? Dalam masjid nak boleh kan? Gitu. Allah Ta'ala juga berfirman dalam kitabnya yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubashiruhunna, jangan kamu menyentuh mereka. Al-bashir di sini maknanya al-mubasyarah, di sini makna al-jima'. Wa antum akifuna fil masajid, sedang kamu semua beriktikaf dalam masjid. Gitu. Demikian juga ayat ini menunjukkan apa yang telah disebutkan pada adab ketiga tadi sebelum ni lah, yang i'tikaf hanya boleh dilakukan di masjid, masjid jami', masjid yang digunakan untuk solat berjemaah, solat Jumaat tu, solat Jumaat padanya. Kemudian yang ke-8, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak menyia-nyiakan waktu. Tak buang masa bersembang-sembang. Tambah hari ni pula kan, zaman fitnah handphone, zaman gadget ni kan. WhatsApp apa benda tu susah nak tinggal benda tu kan. Duk baca berita-berita daripada kawan-kawan kita tadi. Jadi situ banyaklah masa kita dah 4-5 minit. Dia bila buka benda tu, dia jadi macam sihir. Dia jadi macam apa? Tak tahulah. Okay? Dia tarikan dia begitu kuat. Benda tu tarik betul kuat. Sebab tu sebahagian orang ni dia nak jaga diri dia macam mana? Dia pakai Nokia 310. Sampai hari ni tengok orang tu ni pakai lagi Nokia 310. Bukan 3 ringgit 10, bukan 310 ringgit. Nombor 310 tu kan, Nokia lah, besar 2 jari, 3 jari. Ada orang duk pakai gitu. Tapi kalau tengok dalam beg tu dia besar ni, 2 tapak tangan. Gitu cerita dia. Baik. Ni kita kata itulah musibah. Ya. Pergi? Ya. Iktikaf lah tu. Keluar habis, tak batal iktikaf tu. Keluar ke mana?
Maknanya tak ada etikaf lah tu. Tak ada etikaf lah, duduk dalam masjid lah. Itu maknanya. Umrah je lah. Kalau dia nak etikaf lah masjid tu. Jangan pergi mana, jangan keluar daripada masjid. Ya, gitu. Kecuali kerana hal tadi lah, kerana nak buang qada hajat, semua kerana nak makan, kan? Dalam tu tak ada orang jamu, tapi ada orang jamu makan kot dalam tu, kan? Tak tahulah, saya tak pernah sampai bulan Ramadan, tak tahulah macam mana. Katanya bulan Ramadan lagi meriah, kan? Dalam musim haji. Gitu. Bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak menyia-nyiakan waktu merupakan tujuan awal dari i'tikaf. Maknanya, kenapa kita beriktikaf? Kerana kita nak fokus ni, kerana kita nak tumpukan ibadat kita tadi, kan. Tak mau siapa-siapa ganggu, tak mau campur dengan orang lain lah. Aku dengan Allah ya. Aku dengan Allah saja. Orang lain aku tak mau. Hatta orang yang paling dekat dengan dia pun dia tak mau, iaitu isteri dia. Kan? Dia nak waktu mana? Dia nak ambil waktu tu, waktu yang terbaik, kan? Di tempat yang terbaik. Orang, waktu terbaik di tempat yang terbaik dan di bulan yang terbaik. Ya, nak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Selain daripada macam tu pada Ramadan kan, 10 hari. Ya, Selain daripada Ramadan itu ada iktikaf lain. Nabi SAW beriktikaf dalam bulan Ramadan. Ya. Nabi iktikaf dalam bulan Ramadan. Ketika nak berpuasa lah, dalam keadaan berpuasa. Adapun iktikaf tanpa saum, tanpa puasa ni maknanya Nabi tak pernah buat lah. Kalau benda tak aulah dan afdal, tentu Nabi buat. Dia kata, Nabi tak sempat buat. Tak sempat buat apa? Rumah tepi tu ya. Buka pintu tu rumah dia lah. Ni masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Itu Ustaz yang selalu tengok. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kan, dia bertulis itu kan. Jangan lupa niat i'tikaf tu. Tak tahu tanya dia apa siapa nak kena niat i'tikaf. Dia kita dapat pahala lah. Dapat pahala mesti ada nas daripada syariat. Mana nas syariat tu? Dia kata kias lah. Boleh ke kias dalam ibadat? Kias dalam ibadat ni boleh ke? Kan? Sebenarnya bila kita kias dalam ibadat kan, macam-macam ibadat orang buat. Tu yang orang buat, tu orang buat ni selawat ni macam-macam selawat. Sebab apa? Sebab dia berkias dalam ibadat. Kan? Nak azan pun selawat. Mana ada azan kena selawat? Azan ni masuk waktu, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada. A'udzu billahi samii alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ya karim. Kan? Lepas tu baca pula 3 qul. Kalau hak ni lagi. Kan? Lepas tu barulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Azan ni masuk waktu azan, nak selawat apa benda? Selawat lepas azan, bukan sebelum azan. Selawat ni sunnah dia lepas azan. Sampai muazzin kita la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, kan? Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imati Muhammadin wasiyatul fadilah, sampai habis doa tadi. Selawat lepas azan, bukan sebelum azan. Tapi dia bertukar tempat. Dia bertukar jadi sebelum azan. Lepas azan tengok tak kata apa pun. Ataupun dia baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati, tu yang dia baca selawat. Sunnahnya selawat lepas azan. Begitu. Iaitu orang yang beriktikaf memfokuskan diri untuk beribadah dan mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar lah. Malam kemuliaan yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bila bermula malam? Bila terbenam matahari. Terbenam matahari sampai terbit fajar, itu malam Al-Qadar. Bukan Al-Qadar itu 1 saat daripada malam itu, bukan maksud itu. Sebagaimana difahami oleh sebahagian orang, dia tunggu, dia kata, kita baca Quran, zikir doa, kan, daripada terbenam matahari sampai terbit fajar, mudah-mudahan kita kena Lailatul Qadar pada detik-detik tertentu. Tak.
terbenam matahari, terbit fajar, antara keduanya lah Lailatul Qadar. Beribadatlah semau kita, semampu kita, sekuat kita, sedaya kita, beribadat. Apa ibadat yang kita boleh buat? Buat. Ya, dengan doa, dengan istighfar, dengan baca Al-Quran. Buatlah. Dan dia bukan datang, maknanya dia datang setahun sekali. Tahun ni kita tak tahu, belum tentu kita boleh jumpa lagi. Tak tahu. Berapa bulan lagi? 5 bulan lagi kan? 4 bulan lagi. 5 bulan lah. Ya. Jadi maknanya kalau jumpa tu alhamdulillah. Jadi hak lepas-lepas tu kita lepas lah, nak buat macam mana? Lepas dah. Hak tu Tuhan dah tolong kira untuk kita dah. Hak akan datang ni kita tak tahu, kita minta lah bagi dapat insya-Allah taala. Bersungguh-sungguh beribadah pada hari-hari tersebut merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman dia seronok dia tunggu waktu tu. Tak sabar menanti waktu tersebut kan. Dia datang dan pergi. Tapi kita kalau pergi tak kembali dah. Lailatul Qadar dia datang, dia akan kembali lagi tak kiamat. Jadi kita mati habislah. Habislah. Okay, tak ada apa dah. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah. Adalah Nabi SAW bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, kan? Nabi akan kencang ikat kain sarung dia ni, ikat bagi betul-betul supaya tak terlondeh. Maknanya malam tu Nabi bersungguh-sungguh beribadatlah. Wa ahya lailahu, dan Nabi hidupkan malamnya. Bila malam yang 10 terakhir tadi kan. Wa aiqaza ahlahu, dan dia kejutkan isteri dia sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dia tak, Nabi SAW kan nak pahala untuk semua orang. Macam kita lah, kita nak pahala bukan untuk kita seorang ya. Kalau kita untuk kita seorang, kita kedekut lah maknanya. Kita tak sayang kat orang lain, kan? Tak sayang kat orang lain lah. Macam anak kita lah, nampak zahir macam kita sayang dekat dia, nak sentuh dia tengah tidur sedap tu, kan? Nak kejut dia, nak kejut dia bangun solat malam ke, nak ajak dia kejut dia ke masjid solat fajar subuh berjemaah ke. Tengok duk rekod elok lah tarik selimut tadi kan, kita nak tarik selimut dia, kesiannya budak ni, pilih aku pergi seorang, kan? Jadi kalau hari-hari yang begitu, hari itu budak tu semakin membesar, tak kenal masjid lah. Orang tanya tangga masjid, tengah peluang ada berapa? Masjid tak ada tangga. Jadi maknanya dia tak sampai tangga masjid pun tak tahu kan. Dia tak pernah pergi, tak pernah ke masjid. Gitu keadaan. Jadi kita kongsilah pahala dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan isteri kita, gitu. Mengencangkan kain sarung maksudnya bersungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak mendatangi isteri-isterinya, kerana kesungguhan Rasulullah SAW dalam beribadah. Nabi duduk di masjid, isteri dia mari ziarah dia, para isteri mari ziarah dia, gitu. Nabi tak balik ziarah isteri dia. Wajib atas seorang yang beriktikaf agar memanfaatkan setiap waktu dan kesempatannya untuk beribadah. Maksud wajib di sini bukan maksud wajib kalau tak buat berdosa. Takkan maksud itu, kan? Maksud dia di sini mana taukid lah. Panas ya. Gitu. Wajib atas seorang yang beriktikaf agar memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan untuk beribadah, berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, baca Al-Quran, mohon ampun, berzikir kepada Allah, mengerjakan salat, tafakkur dan tadabbur. Tadabbur mana? Menghayati lah, penghayatan. Baca Al-Quran, dia menghayati ayat Al-Quran tadi, dari sudut makna dia, dari sudut perintah dia, larangan dia, tuntutan dia, gitu. Tadabbur Al-Quran. Janganlah ia menyanyiakan waktu untuk berbicara dengan orang yang ada di sampingnya. Sebab tu kita ni buat tabir kan. Itu hikmah buat tabir tadi kan. Masing-masing bawa kain langsir daripada rumah, isteri dia tak pakai dah, tak guna tu, kan? Bawa pergi sangkut di sana, tarik dawai, kan? Dinding sana, dinding sana, di masjid. Kan, ni bilik saya. Kan, ni bilik saya, kotak kecil lah. Ni bilik kau ni. Tentulah buat di belakang, di sof belakang sekali lah dalam masjid. Kalau masjid 2 tingkat tu buat di atas lah kan. Jangan buat di sof utama masjid, orang nak sembahyang kan, tak boleh lah. Ni sof utama ni, sof ni kita kena rapat dalam solat. Jangan nak rapat dengan orang.
Gitu, tak boleh lah, memang tak dibenar pun. Dengan semua itu ia berhak mendapatkan janji Allah dan pahalanya, yakni keluar dari tempat iktikaf dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Habis iktikaf tu kan, cuci dia, bersih daripada dosa dia. Sebab 10 hari tu dia dah cuci dah, gilap-gilap betul. Cuci dah. Dia keluar dalam keadaan berseri-seri lah, bercahaya tadi, bersih daripada kotoran, noda, dosa. Sebab dosa ni adalah titik hitam kan. Dosa adalah titik hitam. Satu dosa, satu titik. Titik lama-lama jadi gelap, jadi hitam semua. Macam mana nak cerahkan dia? Dengan istighfar. Kan macam cawan tu lah. Cawan tu ada air kopi kan. Ada kopi. Ambil air mineral. Air mineral ni ibarat seperti istighfar lah. Tuang istighfar dituang. Jadi kopi yang hitam tadi dia jadi keruh, jernih, tak ada langsung kopi dalam cawan tu. Jadi istighfar ni macam tu lah. Istighfar ni macam air mineral tadi yang menyucikan gelas yang kotor tadi daripada kopi yang hitam tu kan. Jadi jernih. Macam tu lah istighfar. Keluar dalam keadaan jernih dia. Inilah yang dimudahkan Allah bagiku dari adab-adab i'tikaf yang jumlahnya ada 8 adab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian adabul iktihal. Adab bercelak. Mananya bercelak? Nak pakai celak. Malu nak pakai celak, nampak gitu. Jadi gitu. Kadang-kadang ni dia perempuan lah, dia buat iktikaf malam sana. Iktikaf malam saja. Siang ke pas subuh Dia dia maknanya dia iktikaf untuk malam, siang tak iktikaf, dapat pahala sekerat tu lah, pahala waktu dia iktikaf tu lah. Kan? Gitu. Kadang-kadang seseorang perlu untuk memakai celak. Kadang-kadang perlu untuk pakai celak. Pasal apa? Pasal nak berubat mata. Sakit mata kelabu. Ini ubat. Baik dalam rangka pengubatan. Berhias untuk keluarga atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Untuk itu selayaknya ia mengetahui adab-adab yang berkaitan dengan bercelak. Di sini saya akan menyebutkan adab-adab tersebut secara umum semampu saya. Ya? Hendaknya seseorang bercelak dengan niat mengikuti Nabi SAW. Maknanya orang lelaki boleh bercelak kalau nak celak. Kan? Orang tabligh dia pakai celak kan, buat tabligh hitam celak kan. Gitu. Baik ketika berubat dengan celak maupun selain itu. Hendaknya ia yakin bahawa di dalamnya hendaklah ia yakin bahawa di dalamnya terkandung ubat bagi mata berdasarkan khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang akan datang insyaallah taala, iaitu bercelak dengan ismit. Apa dia ismit ni? Al-ismit huwa naw'un min al-ukhul al-asil. Ismit ni adalah sejenis daripada bahan yang digunakan untuk bercelak, alladhi yatimmu istikhrajuhu min hajar al-ismit. Yang diproses daripada batu al-ismit. Nama batu tu al-ismit, hajar al-ismit, al-mawjud yang ada fi Asbahan wal Maghrib wal Syam. Yang mana batu tu dia ada di Asbahan, di Iran, di Maghrib, Morocco, okay? Dan di Syam. Syam ni apa dia? Palestin, Lebanon, Syria, Jordan. Itu Syam lah. Dan dia ni ada fawaid azimah, faedah-faedah yang besar, manfaat yang besar. Sebab apa, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan sebagainya, Nabi kata inna min khairi akhalikum al-ismit. Nabi kata sebaik-baik celak kamu adalah al-ismit. Hadis sahih. Al-Bani sahihkan dalam Sahih Abu Daud, disebut tu dalam Sahih Abu Daud, disebut Al-Bani sahih hadis tu, innahu yajlul basar, dia ni bagi terang mata, bagi mata kita jadi terang. Asal duk kelabu mata terai bagaimana pun.
Kan? Wa yumbitu syar, dan dia boleh menumbuhkan bulu. Yani bulu mata jadi lebat kot. Orang yang teringin bagi mata lebat, dia pun pakai alismit. Tak usah duk pakai apa nama? Maskara. Apa benda tu? Oh, kan? Saya pun tak dengar orang sebut, tapi teringat. Apa? Maskara tu no. Bukit Kiara. Maskara. Hak dia pun duk bagi bulu mata dia pun panjang macam 2 jari, 2 inci tu kan. Bulu mata iti angsa dari bulu mata tu kartun ternyata. Gitu. Jadi maknanya yumbitu sya'ar, dia menumbuhkan bulu tadi, bulu mata. Nanti dia ada sah. Tu nampak dia menumbuhkan bulu mata. Demikian juga sabda beliau SAW, alaikum bil ismit. Hendaklah kamu bercelak dengan al-ismit. Fa innahu munbitatun lisya'ri, kerana dia ini menumbuhkan bagi bulu mata lah. Wa mudhibatun lil qadha, dia menghilangkan kotoran mata kita yang ada berayak-berayak, mata kita yang kelabu-kelabu ni kan, apa nama dia panggil, cataract apa, kut-kut lah tu, boleh hilang kan. Doktor marah pula, ustaz ni pandai-pandai, aku doktor mata lama dah belajar, tak ada benda ni kan. Gitu, dia menghilangkan kotoran. Wa musaffatun lil basar, dan menyernihkan pandangan, mata jadi cerah. Dan sebahagian orang tua kan tak pakai cermin kan, tapi kita orang tak pakai cermin. Tak ada cermin, tengok apa nama tulisan menari-nari kan, tak boleh nak baca, nampak tulisan tu duk menari. Gitu. Ibn Qayyim rahimahullah berkata, ismit adalah batu celak berwarna hitam, didatangkan daripada Asbahan, dan itu yang paling afdal. Ia juga didatangkan daripada Maroko. Yang paling bagus adalah yang paling mudah pecah, dan pada pecahannya ada kilauan cahaya, ada berkilat-kilat tau. Kan? Itu yang terbaik. Ni kalau orang pergi Mekah ada beli oleh kan, satu botol ada kan, botol kecil je, ada beli oleh. Biasa orang pergi Mekah balik lah hadiah. Agak ni aku ada boleh kan, Allah besar jari ya. Jadi orang bagi kita ambil, jangan duk tolak kan, hadiah ambil. Tak mau pakai sudah, balik buat perhiasan ataupun bagi kat orang. Bahagian dalamnya halus dan tidak terdapat kotoran. Adapun karakternya dingin dan kering, sejuk dan kering. Pakai celak tu rasa sejuk mata dan dia kering. Ni kata Ibn Qayyim rahimahullah. Hingga ia mengatakan, ini adalah celak yang paling bagus untuk mata. Terlebih lagi bagi orang yang sudah lanjut usia dan telah berkurang penglihatannya. Kita kena try tengok no. Tengok pakai hitam biji mata semua mari. Dengan ustaz-ustaz sekali kan. Paksa pakai ribbon pula berjalan. Orang nampak mata aku hitam. Takkan nak mengajak pakai mata gelap kot. Tak kita berkata ustaz ni jadi apa? Spy ke? Bond mana dia kata. Gitu. Jika digunakan bersama minyak misk ni minyak kasturi lah, misk kan. Kasturi ni apa nama dia, sejenis dia apa nama dia ambil daripada apa nama rusa tu kan, buah pusat, dia panggil tali pusat. Rusa tu kan, bila dekat hat luruh dia ada satu daging kecil di bawah kat tali pusat dia tu, hat tu wangi. Mahal tu. Rusa kan. Payah dapat tu. Benda tu dia akan lekang sendiri, dia tak najis benda tu, bukan najis. Dia ambil daripada buah rusa tu dekat tali pusat dia tu, tu misk. Itu kasturi tu maknanya. Dia berendam dalam minyak tu jadi wangi, mahal tu, beribu tu. Kan? Beribu. Tapi bau dalam mana kalau hak beribu tu ya. Tu yang dia duk sapu di dinding Kaabah tu mahal tu. Kan duk sapu di dinding Kaabah tu kan. Kita pun besek-besek baju kita di situ. Depa kita dia ambil berkat apa nak ambil minyak wangi kawan tu. Kan? Kan senang. Kalau minta dia bagi apa no? Minta sikit. Okey, mendahulukan mata kanan ketika bercelak. Nak bercelak ni guna mata kanan dulu. Mendahulukan mata kanan ketika bercelak dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat nak ikut Nabi. Dapat pahala. Dalam hadis tersebut disebutkan kana yuhibbut tayammuna adalah Nabi sallallahu suka yang kanan. Mastata'a, semampu dia lah.
fi tuhurihi, dalam bersuci dia. Ketika Nabi SAW mandi, Nabi akan mulakan sebelah kanan. Ketika berwuduk, Nabi akan mulakan sebelah kanan. Wa tana'ulihi, dan ketika pakai kasutnya, seliparnya, sebelah kanan. Wa tarajjulihi, dan bila Nabi SAW sikat rambut, Nabi akan sikat sebelah kanan dulu. Wa fi sya'nihi kullihi, dan segala perkara dalam urusan Nabi SAW, kecuali pada yang tak boleh lah, macam istinja dengan kiri lah. Memberi, menerima dengan tangan kanan. Minum. Jadi orang kita ni dia dah biasa dengan tangan kiri. Kita tegur dia, lagi dia lupa, dia buat balik. Tak tahulah sedap tera mana minum air tangan kiri, saya pun tak tahulah. Mungkin dia rasa lemak manis tu lain kot, minum air tangan kiri. Bukan budak-budak ni, orang tua-tua dah biasa dah. Sebab dia tak ambil berat benda macam tu. Kita kadang-kadang orang tua-tua ni, kita nak kata kat dia kot, dia malu kita kata kat anak kita, pada anak kita minum tangan kanan. Weh, tangan kiri kanan. Kanan lah dia kata. Lah tangan kanan kah? Oh, silap lah. Orang nak kata kau tu. Tapi dia tak faham. Dia tak tahu je tu lah. No. Kena tarik. Oh, kiri. Oh. Kalau jenis hati kiri sikit, dia kata lah. Dia kata dia left hander, dia makan. Saya pun left hander. Saya pun orang kiri juga. Saya kidal. Kan? Sebab tu otak saya ni kadang-kadang bila nak pergi kanan, saya kata pergi kiri. Nak pergi kiri, saya kata pergi kanan. Saya ingat saya seorang. Rupanya orang lain pun macam tu juga. Saya bila nak kata tumpang orang nak ke kiri, saya kata kanan lah. Tak. Akhirnya saya buat jalan, saya kata betul. Saya ingat seseorang, rupanya orang yang jenis kiri ni macam tu otak dia. Kawan saya baru ni, dia tumpang saya macam tu juga. Dia sebut, Ustaz, kiri Ustaz no? Kiri kita pun segini kiri. Tak Ustaz ni. Entah kidal lah. Oh, saya kidal. Oh, patut pun. Aku pun macam tu juga. Otak aku jadi gitu. Saya orang tangan kiri. Kan? Tapi kanan pun boleh guna jugalah. Kan? Nak kena pukul dengan ustaz lah. Ustaz nak pukul kita tu loh. Kita duk nulis tangan kiri, tulis kan. Apa dia tangan kiri duk nulis, dia ambil kayu duk tikam tangan kita. Kita pun duk belajar tulis tangan kanan. Jadi bolehlah Arab tu tangan kanan. Rumi tu tangan kiri jugalah. Nampak macam mana? Jadi gitu. Jadi mula yang kanan tadi. Jadi minum, benda-benda yang Nabi ajak, benda bagi, ambil, minum, makan, semua dengan tangan kanan. Walaupun makan guna apa? Pisau dan garpu tadi kan. Apa salahnya pisau tangan kiri, garpu tangan kanan? Lepas tu kami taktir pegang pisau tangan kiri. Pegang pisau tangan kiri pakai tenyeh, tak putih lah daging tu. Tenyeh dengan tangan kanan. Sekali lagi tak pisau tu cucuk, payah sangat nah, garpu ni ada. Bismillah. Duli pun orang. Kan? Adab, kan? Bukan tak ada adab makan dengan tangan. Nak kena pakai pisau garpu. Bismillah tak nah. Ngap. Depa jenis tenyeh tulang nak isi dia tulang nak makan. Macam mana? Ikut orang barat sangat kan? Bukan salah pakai garpu. Pisau tu tak salah, tapi sebab menyusahkan diri. Lepas tu kena makan ni kena pasang muzik. Pasal apa? Satgi dengar pisau belaga dengan pinggan, bising tontang kan. Sebab tu dia pasang muzik bagi kuat. Sebab apa? Tak mau bagi dengar bunyi pinggan, aib kot. Ini semua kan bukan ajaran Islam tu. Tapi nak buat tu, maknanya nak pakai tu tak salah. Nak pakai Chinese duk pakai tu, apa dia panggil apa? Chopstick tu kan pakai, tapi tangan kanan. Gitu. Tapi bagi saya 5 garpu ni lagi senang. Automatik. Dia gerak ke mana kan. Ini automatik tu. Kemudian mengganjilkan bercelak. Ganjilkan. Witir lah. Ganjil. Sekali ke, 3 kali ke. Tapi 5 kali teruk tebal sangat lagi tak nampak apa pula. Kan tutup mata-mata hitam tu. Mengganjilkan. Rasulullah pun memerintahkan hal itu dalam sabdanya, idza tahala ahadukum falyaktahil witra. Bila seorang kamu bercelak, ganjilkanlah celak, ganjilkan, witirkan. Kan? Gitu. Allah Taala suka yang ganjil. Witir.
Hendaklah mencelaki masing-masing mata 3 kali. Sebelah ni 3 kali, sebelah 3 kali. Dikatakan bahawa mata kanan 3 kali dan mata kiri 2 kali. Hingga jumlahnya menjadi 5. Ada ulama kata macam tu juga. Jadi tahun tu berkhilaf. Faham ni selama benda tu tak qat'i thubut. Tak qat'i, kan? Tak jazam maksud dia. Dia khilaf dia ada lah. Ni ganjil lah macam mana? Ganjil ni gini. Ni 3, ni 3. Seorang kata, kalau aku nampak ni 3, ni kena 2. Pasal apa baru jadi ganjil? Hak ni mata, hak ni pun mata. Jadi khilaf tuan tu kan. Buat macam mana pun. Gitu. Kemudian yang kelima, bercelak sebelum tidur. Ni antara adab-adab bercelak ni kan. Lepas ni laku lah celak. Lepas ni celak laku lah, boleh bisnes pula celak ni. Kan? Memakai celak sebelum tidur sangat mujarab dan besar manfaatnya. Sebagaimana diisyaratkan oleh para ulama dan para pakar kedoktoran. Allahu a'lam. Dia kata, inilah yang dimudahkan Allah bagiku dari adab-adab bercelak yang jumlahnya ada 5 adab. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis. Kemudian adab makan pula. Al-aklu, makan. Sebab kita ni dimula dengan huruf hamzah. Kan kitab buku ni dimula dengan huruf hamzah, dan yang depan itulah al-aklu, makan. Manusia tidak mungkin hidup tanpa makan. Dengan makan manusia dapat menjaga kesinambungan kehidupannya, memelihara kesihatan dan menjaga kekuatannya. Baik manusia tersebut memiliki niat untuk makan dan menjaga adab-adab Islam ketika makan, maupun sama sekali tidak menjaga adab dan tidak berniat untuk makan, maka tetap saja dia pasti akan makan. Mau cerita tu. Hanya saja selain tujuan makan yang kita sebutkan tadi, bila dia mengetahui bahawa makan itu ada etikanya dan melaksanakan etika tersebut, tentulah ia akan mendapat keuntungan berupa pahala akhirat. Makan pun dapat pahala. Jadi man ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, kata Nabi SAW. Sungguh pelik urusan orang beriman, semua urusan dia baik. Semua perkara dia daripada celik mata sampai pejam mata nanti pun. Ada orang tidak mata tak pejam pun ada. Sampai lena lah maksud dia. Pahala. Jaga-jaga tu pahala dah. Pahala. Setiap saat untuk dia ada pahala. Buat ni nak pahala. Kan? Sampai dia tidur pula nanti ada pahala. Allah Ta'ala sedia untuk kita ni pahala sentiasa. Karena itu sudah sepantasnya seorang Muslim memerhatikan adab ini dan melaksanakannya dalam kehidupan. Melaksanakan adab-adab tersebut dapat menghasilkan keberkahan, berkat. Membentuk watak, perangai, kan? Mengetahui bagaimana cara merendahkan diri, merealisasikan perasaan syukur kepada Allah Ta'ala, menjauhi diri dari syaitan. Bila kita makan, kita baca bismillah ni, kan? Dia tak boleh tumpang. Tengok, tak boleh makan. Kalau kita main telan, bismillah terlupa. Dia pun makan sekali ya. Kita Allah tinggal sejemput lagi. Tak bismillah tadi. Kan? Bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Dia muntah habis semua yang dia makan tadi. Keluar Allah rugi ni. Syaitan tadi lah. Sebagaimana disebut dalam hadis. Tinggal sikit satu punyahan. Lupa bismillah tu. Punyalah sedap makanan, lupa bismillah. Lapar sangat tu. Tapi kalau orang biasa baca bismillah. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah di awalnya dan bismillah di akhirnya. Qada balik bismillah tu kot. Kan? Maknanya termuntah habis hak dia tumpang makan tadi. Ni maknanya gitu. Kita nak masuk rumah ni pun kita kena baca lah. Hak Nabi duk ajak tadi kan. Pasal apa? Bila kita baca, kita bismillah, kita bagi salam nak masuk, syaitan ikut nak masuk. Dia kata, hari ni la asya'a wa la mabit. Malam ni tak ada dinner dan tak ada tempat tidur. Dia kata. Pasal apa? Pasal tuan rumah baca bismillah, bagi salam, masuk. Kita pakai tunggu kat luar ya. Masuk pula, dia bubuh pula surah Baqarah. Lagi ada dalam rumah pun lari keluar juga. 3 hari tak masuk dalam rumah. Nak buat tu bukannya senang tu. Surah Baqarah kat 3 juzuk. Melelong jugalah. Ustaz. Ya. Ustaz, kalau kata ahli keluarga tu ramai, yang baca doa tu kata seorang, yang lain tu tak baca, macam mana dia
Dia Doa apa? Doa masuk rumah tadi lah. uh, Wallahu a'lam. Tak tahu macam mana. Kut syaitan hak ikut dia sajalah. Syaitan hak orang lain ikut. Wallahu a'lam, tak tahu macam mana. Kan? Tu. Tapi disunahkan bagi kita macam itulah. Masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tak ada orang, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fasallimu ala anfusikum. Fasallimu ala anfusikum. Bagi salamlah ke atas diri kamu. Kena habis orang yang soleh, kena habis lah. Wa ala ibadillahi as-salihin. Salam ke atas kita dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh yang kita tak nampak. Jin-jin Islam yang duduk di situ, kena mereka habis lah. Malaikat-malaikat semua tadi kan. Gitu. Itu dia. doa masuk rumah dia cakap Melayu boleh. Cakap Melayu. Tak boleh nak baca Arab, bacalah Melayu tu. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Kan? Doa ni mana minta? Minta tentu pada dengan apa yang kita faham. Minta. Sebelum kita minta tu kita faham dulu apa yang kita nak minta kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah kami masuk, kami keluar. Kan? Dan ke atas Allah Ta'ala kami bertawakal, kami berserah diri. Kan? Takkan bagi salam pun nak terjemah kot. Hey, salam sejahtera ke atas kamu semua. Bagilah lafaz yang telah diajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Serta dapat membangkitkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia dengan mengamalkan adab-adab tadi kan. Adab makan berkaitan dengan apa yang dilakukan sebelum makan, sedang makan dan sesudah makan. Adab ni belum makan, sedang makan dan lepas makan, ada adab dia. Di antara adab yang berkaitan dengan makan secara umum dan akan saya sebutkan berikut insya-Allah taala berdasarkan apa yang dibukakan Allah padaku. Di antara adab sebelum makan adalah niat yang benar lah. Niat. Nak makan pun kena niat. Benda ni, niat ni semua ada. Dan bila kita dalam keadaan sedar, kita nak buat sesuatu, mesti ada niat lah. Kan? Nak bangun, nak duduk, benda tu ada dalam diri kita kan. Nak bangun, niat tu, duduk bangun tu. Niat. Payah apa niat? Paling senang dalam dunia niat. Ada orang susah nak niat. Pasal orang tak sembahyang jamak, susah niat. Allah. Niat ni paling senang dalam dunia. Kan? Nak buat apa tu niat lah tu. Senang. Dalam hal makan ini, seorang Muslim harus menghadirkan niat yang benar. Nak makan ni. Janganlah ia makan dengan niat hanya untuk melaksanakan kebiasaan sehari-hari. Tak ada pahala. Sekadar untuk menjaga kesinambungan hidup. Atau hanya untuk merasakan kelazatan berbagai jenis makanan yang dirasa di lidah saja. Sedap di lidah ya kan. Kalau lidah sakit, tak ada lidah, tak boleh rasalah sedap macam mana makanan tu. Akan tetapi hendaklah ia menyantap makanan dengan niat untuk mendapatkan kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Oh, nak pergi sembahyang, makan dulu. Kan? Makan dulu, lagi sembahyang lagi. Kan? Tak larat pula. Kita ni kalau nak pergi sembahyang Jumaat, makan dulu, pakai duk hangguk lah di masjid tu. Dia mengantuk. Kan? Tu lain pula ceritanya. Jangan makan lagi. Niat, jangan makan lagi. Pasal apa? Kalau aku makan sekali lagi, tidur. Menjaga kehidupan dan kesihatannya. Bila kita sihat, kita boleh buat ibadat. Kan? Ibadat ni, ada ibadat umum, ada ibadat khusus. Ibadat khusus kita nak sembahyang, puasa tu ibadat khusus. Ibadat umum ni umum. Zikir, tolong orang, senyum. Kan? Buang duri, buang paku di jalan dan sebagainya. Ibadat umum. Kan? Cakap benda yang baik dengan kawan-kawan. Kan? Gitu. Senyum pun ibadat. Hanya senyum pun ibadat. Mudahnya pahala tadi kan. Sambil duduk berjalan senyum. Tak tengok orang jugalah. Orang abang senyum. Kan? Dia tak kenal kita, kita tak kenal dia, kita bersenyum. Tapi kadang-kadang kita senyum juga kat orang walaupun kita tak kenal kan. Dah selisih baru kan. Senyum. Tak pernah tengok dia pun. Tapi dia pun senyum kat kita. Tak apa, sama-sama dapat pahala. Kan? Itu yang sunnahnya. Tapi akhir zaman ni, salam, senyuman hanya pada orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal tak bagi salam. Senyum pun tak. Kadang-kadang nak bagi salam pun, dia ni apa? Kan? Orang apa? Gitu. Berkat adanya dua hal tersebutlah.
berkat ada kehidupan kesihatan tadi kan, dan jaga kehidupan tu, maka amalan soleh dapat dilakukan dengan berkesinambungan. Mana bila kita sihat ni kan, kita boleh buatlah macam-macam amal soleh yang kita nak buat, amal kebajikan tadi. Dengan demikian makan menjadi sebuah ibadah yang dapat menghasilkan pahala. Makan tu boleh jadi pahala. Ini kena niat semua tu kan. Tapi kita ni kadang-kadang tu lah wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Tidak menyebabkan aku lupa melainkan syaitan yang duk kacau aku supaya aku lupa. Kita lupa lalu kan. Dia tak mau bagi pahala dekat kita. Syaitan ni dia nak sekat kita supaya jangan dapat pahala. Gitu. Dia akan usaha. Maka dengan demikian makan menjadi sebuah ibadah yang dapat menghasilkan pahala. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja segala amalan itu disertai dengan niat. Mana niat? Masing-masing niat. Yang kedua, berusaha mencari makanan yang halal. Makanan yang halal. Usahalah. Tapi kita duduk di negara kita ni, alhamdulillah, nak makanan halal banyak kan. Tapi bila kita dah bercampur dengan orang bukan Islam ni, makanan halal pun kita jadi maknanya ada cop halal pun kita jadi was-was kan. Makan berapa banyaklah kita makan sampai orang kata kan, dia kata lu orang Melayu tak makan babi kan, padahal lu makan babi banyak. Dia kata bila aku makan kan. Dia kata ni masuk kan. Dia bubuh macam-macam, kita tak tahu. Sebab tu ada orang kata kita ni kalau buang jaket kulit kita ni, badan kita dah jadi babi. Orang kata lah kita tak tahu. Alhamdulillah, na'udzubillah lah, tak mengaku lah kita kan. Makanan macam-macam. Tapi sebab apa? Salah kita juga. Kuotiao bukan kita buat, mi bukan kita buat, kita orang kita buat juga tapi sikit. Lepas tu lebih sekupang pula. Mahal. Apa ni mi mahal ni? Simpan tak tahan lama, bola peti air pun tak tahan. Yalah, benda elok mana nak tahan, benda fresh. Makanlah tu lah. Ni kita beli hak ni tahan seminggu ni. Duduk di luar ni, tak duduk dalam peti air tu, boleh tahan seminggu. Dia bubuh datang apa dalam tu gitu. Jadi mana makanan kita, orang tolong buat untuk kita. Roti lah apalah kan. Kita buat sendiri roti, tapi bahan buat roti tu dia buat juga. Lah kali. Kami tak ada, lu tak boleh hidup lah. Kan? Lu buat macam mana? Ayam dikepuk, mati kelaparan. Itik di air, mati kehausan. Kan? Duk negara sendiri, jadi kuli. Buat je lah, kuli. Gitu. Salah sendiri lah. Bukan salah orang. Tu. Makanan, berusaha mencari makanan yang halal. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan dan melarang menyantap makanan yang haram. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan hal itu sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Gitu. Allah Ta'ala memerintahkan agar kita memakan makanan yang halal dan baik. Hal itu disebutkan dalam firman-Nya berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Rusul, para rasul. Kalau rasul lah. Wahai para rasul, kulu min at-tayyibati. Kamu semua makanlah daripada segala yang baik. Allah suruh kita makan daripada segala yang baik. Wa amalu salihan, dan beramal solehlah. Buatlah amalan soleh. Makan daripada yang baik dan beramal soleh. Allah suruh kita makan. Sebab bila kita makan, kita boleh beramal soleh. Gitu. Wa amalu salihan. Inni bima ta'malun alim. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku dengan apa yang kamu semua buat, aku maha mengetahui. Gitu. Kemudian lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu semua daripada segala yang baik. Yang baik ni berlambak sangat. Yang haram ni sikit lah sebenarnya. Betul ya? Sebab tu yang haram ni, kalau kaedah dia kata apa? Asal al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada segala benda ni kan, makanan, minuman ni semuanya harus halal.
kecuali ada dalil yang datang mengharamkannya. Yang haram tu sikit sangat, yang halal tu banyak, boleh makan. Yang kami rezekikan kepada kamu, Allah kata, washkuru lillahi, naklah kamu bersyukur kepada Allah, in kuntum, jika kamu semua iyyahu ta'budun, kepadanya kamu mengabdikan diri. Allah suruh makan benda yang halal. Kita berusaha mencari yang halal. Itu. Jadi kena jihad sikit lah, kena susah payah sikit lah. Sebab nak cari mi orang Islam ni, kena pergi kedai-kedai tertentu je. Sebahagian kedai orang Melayu, orang Islam juga, dia tak mau jual mi tu pasal apa? Yalah, mi cepat rosak, kotiau cepat rosak kan. Dia tak mau jual, dia pergi ambil murah pun murah yang ni. Yang hak tahan lama ni lagi murah. Hak tak tahan tu mahal sikit. Tentulah akal dia pilih hak murah, tahan lama. Gitu. Yang ketiga, tidak makan ketika perut masih kenyang. Wah, kenyang lah, tapi tengok, oh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, tak boleh lepas hak ni, kambing bakar ni. Tidak sepantasnya seseorang makan ketika ia masih kenyang, selain termasuk perbuatan yang berlebihan. Ia dapat mengganggu pencernaan dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Ni apa nama? Al-mi'datu baitud da'i, kata orang Arab lah. Perut rumah penyakit. Sebab semua masuk dalam tu, kan? Hak manis, hak masin, hak lemak, hak berlemak, hak pahit pun masuk jugalah. Ubat pahit kan masuk juga. Jadi tempat berhimpun penyakit perut. Kadang-kadang perut dia tak mau dah kan, tapi lidah tu dia teringin, nak rasa sedap tu tang lidah ya. Jadi nak kata lidah ni jahat, dia makan dah sedap, dia teringin kan. Sebab tu tengok hak benda sedap-sedap kan, meleleh ya liung lah, sedap. Nak tu cerita dia. Sebab di lidah, bukan di perut. Perut ni dia jadi mangsa seumur. Perut jadi mangsa, mulut ni dia makan je. Kawan tu yang nak tanggung. Nak buat macam mana? Juga bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah merahmati orang yang mengatakan, jadikanlah kebiasaan makanmu satu kali dalam sehari, dan jangan makan sebelum makanan di perutmu tercerna. Ini maksudnya bukan hadis lah, orang kata kan, pepatah Arab, orang Arab dia kata macam tu. Makan sehari sekali tu dia. Sehari sekali ni tak tahu tu mungkin banyak, tapi sekali. Kan dia tengok tu Arab makan kan, pernah tengok tu Arab makan, dia buat biryani unta ke apa macam satu kolam renang. Pernah tengok lepas tu yang pergi duduk tu dah kot 10 orang nak sumbat, tak mana buat ni kan. Biryani apa, unta ke apa? Dia makan macam mana? Satu ekor tu besar dalam perut dia lagi. Tak tahu no. Kambing kot, kibas kot. Besar. Buat je lah. Jadi itulah. Yang keempat, memenuhi undangan makan. Ini adab. Bila orang ajak kita makan, kita pergi makan. Kita penuhi undangan dia. Jika saudaramu mengundangmu untuk menghadiri jamuan makan, maka penuhilah undangan tersebut. Sebab Nabi SAW telah memerintahkan agar memenuhi undangan makan dan menjadikan hal itu sebagai hak seorang Muslim atau Muslim atas Muslim lainnya. Beliau SAW bersabda, wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila dia ajak kamu, maka sahutlah seruan dia, sahutlah ajakan dia. Nabi ni bukan dekat orang Islam, orang Yahudi ajak makan pun Nabi makan, kan? Orang kahwin wajib, orang kahwin wajib, kecuali dia jadi tak wajib. Bila majlis tu dah jadi majlis tak wajib. Pertama, majlis ikhtilat, campur lelaki-lelaki perempuan. Yang kedua, majlis tu ada tentong-tenteng tu apa nama? Karaoke. Kan? Ada karaoke tak wajib dah. Semua ada, tak wajib lah. Tak payah pergi. Alhamdulillah, lega. Kan? Dulu kita kalau orang tak pergi kenduri, kita tak seronok kan. Teringin nak makan kenduri. Lah ni kalau orang pergi kenduri, kita rasa macam satu bebanan pula. Allah, kenduri lah. Kan?
Alhamdulillah lah tak ingat tarikh. Weh, terlupa lah Kenuri hang bila 2 minggu lepas. Aku terlupa. Kan? Nak buat macam mana terlupa? Terlupa kan? Tapi kalau saja buat lupa salah lah. Tak apa. Makan pun boleh terlupa lah. Majlis makan-makan boleh terlupa. Itu cerita lah. Terlalu banyak sangat. Jadi orang Malaysia kita ni kan, dia pada buat kajian satu hari ni berapa puluh tan lah dia pada buang makanan tadi. Kan? Kaya Malaysia ni dia panggil syurga makanan. Nak tengok makanan yang berbagai, tunggu bulan Ramadan. Pergi bazar Ramadan payah jaras. Bazar Ramadan pasal malam payah jaras tu tahu berapa ratus tahun dah. Saya tanya orang tua umur 90 lebih berapa lama. Sebelum dia lahir dah Allah. Lama pasal malam payah jaras tu, lama dah tu. Tanya satu Malaysia ni daripada Johor sampai ke Anyai dak kot, sampai ke Perlis tu, boleh kata orang pakat tahu belaka apa nama pasar payah jaras tu kan. Nama pun pelik, payah jaras. Gitu. Famous satu Malaysia kan. Sampai Australia pun ada orang kenal. Sebab anak dia duduk situ. Itu cerita dia. Ya, banyak makanan. Besar pasal dia kan. Gitu. Namun semua itu dengan syarat tidak terdapat sesuatu pun yang diharamkan oleh syariat pada undangan jamuan tersebut. Jika ada, maka tidak boleh menghadirinya kerana di dalamnya terdapat kemungkaran. Tak boleh, bukan tak. Kan? Tak boleh pergi. Tak sonok kan. Betul. Kita panggil ustaz pergi Kenuri kita duk pasang karaoke. Susah nak sebut. Karaoke. Duk pasang apa tu, aku nak pergi makan, aku nak pergi dengar benda tu. Kan? Hang panggil aku main makan, duk pasang apa benda tu. Ni kalau saya ada remote control, saya remote berjauh kan. Tutup kan. Gitu. Nasyid ke apa ke tu sah. Ada ustaz kata kalau gitu dia kata jadi sebuah Kenuri majlis orang mati. Orang mati bukan majlis lah. Ada saya dengar ustaz ni. Ustaz dia kata gitu. Kita nak kena beza majlis walimatul urus dengan majlis kematian. Segi orang kata apa ni majlis ni dingin sangat ni. Ya kan? Orang mati ke apa ni? Kompang boleh. Kan? Kompang tu pun bukan umum. Untuk pengantin. Baca kitab tu ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, kitab tentang adabuz zafaf, adab perkahwinan tu kan. Kompang-kompang ni untuk perempuan, pengantin perempuan dengan rakan-rakan wanita dia dalam bilik dia berseronok menyanyi sama mereka. Tu ya. Bukan bila pengantin datang. Bukan kita depa dah tu. Kompang boleh jadi benda tu. Kan? Dah jadi umum sangat dah. Kadang-kadang mak ayah ni mengaji. Tahu. Tapi anak-anak nak buat ustaz. Saya dah nasihat dah. Kamu tu siapa? Kamu anak ke kamu pak? Kamu pak. Kamu pak. Kamu ada power lah. Kan? Tu cerita dia. Tak boleh juga. Sebab Quran bila dibaca kita hendak dengar dan diam. Ni kita main Kenuri, kita nak makan, kita nak sembang, nak tanya khabar dekat dia. Takkan kita marah-marah semua senyap, diam. Kan? Tak boleh ada pasal lah Quran tu pasal apa? Mereka nak ambil keberkatan. Tak ada keberkatan. Kan? Bila dibaca Quran, naklah kamu dengar, diam. Dengar, diam. Diam, dengar. Tu ya. Bahasa apa? Habis tu nak bahasa apa? Tu suruh bahasa apa lah. Kan kita pergi Kenuri ni, kita nak jumpa kawan-kawan kita, kita nak sembang. Suara speaker tu lagi. Kita nak sembang kawan dia. Kita sampai nak kena jerit depan telinga dia. Hang duk tang mana lah ni? Apa dia? Aku tak dengar apa dia. Tu speaker hak besar lu depan telinga kita. Kan? Jom kita pergi luar. Aku tak dengar sembang apa ni. Kan? Tuan rumah tu duk syok, duk hibur dengan kita. Kita dia meluat. Kan? Tu cerita dia. Ni luahan hati dan perasaan lah. Akan jadi benda kebiasaan lah benda tu kan. Lepas ni kita kena berazam sungguh-sungguh. Kalau Kenuri yang ada macam tu, cak alik bud. Kan? Takat makan di rumah kita apa ada makanan. Lapang sangat singgah. Mamak Seri Tanjung, Mami Seri Tanjung dan sebagainya. Singgah faham tu.
Kena roti canai 2-3 keping, balik, tak ada masalah apa. Azam. Ajak kawan kita sikit. Pasal apa hamai aku nampak kita hang tadi? Pasal apa hang patah balik? Tak ada parking ah. Bukan tak ada parking, aku duk dengar beruk dia menyanyi. Kan? Gitu. Ambil kasak orang lepas kata no, kasak no. Tak kasak, kan? Keras sikit lah. Gitu. Nah, kita mana beramal nak pegang dengan agama akhir zaman ni. Nabi dah habaq dah. Genggam bara api. Kan? Genggam bara api. Tak mau ustaz ada ustaz pula duk bagi fatwa kata, oh, ustaz tu kata boleh, ustaz tu kata boleh. Hang kira ustaz kata, Nabi kata. Bukan? Akan ada di akhir zaman mereka yang akan menghalalkan al-hir wal harir. Kan sutra perzinaan dan sutra wal ma'azif dan alat-alat muzik ni. Kan orang kata tak ada masalah apa boleh. Kan orang kompang boleh kita sebab apa? Sebab satu muka dia tak ada dua muka. Macam-macam. Begitu. Baik, depa kata kita kena liberal. Kan? Kita kena liberal. Tu liberal tu aku biar udah tu. Tu bukan Islam. Liberal bukan Islam. Tak ada Islam liberal. Liberal, Islam. Tu ya. Tapi nak buat macam mana? Hari ni orang mengaji dengan Yahudi ramai. Dia pergi mengaji dengan Yahudi, boleh cop stamp CJ dia besar-besar. Yahudi bagi tazkiyah dekat dia, ni anak murid aku. Balik bawa fikrah Yahudi lah. Gitu. Mengaji dengan orientalis. Tu yang balik jadi liberal. Kan? Liberal. Semua boleh. Kan? Tak ada masalah apa. Baik, kecuali jika ia hadir untuk mengubah kemungkaran tersebut. Dia hadir untuk ubah kemungkaran tu boleh lah. Kan? Macam kenduri anak saudara kita ke, mungkin kita boleh ubah kot. Tapi payah juga anak saudara kita pun. Pak mak dia ada. Mak ayah dia. Yang kelima, tidak makan dengan menggunakan bejana emas dan perak. Tak boleh guna cawan, pinggan, mangkuk daripada emas dan perak. Tak boleh. Lah tu. Kan? Susah lah buat macam mana. Beritahu je lah. Ini musibah juga kan. Makan dengan menggunakan bejana emas dan perak ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak kira siapa. Bukan? Tu dia. Sebab di dalamnya terkandung perbuatan yang berlebihan, pemborosan serta sikap sombong atas nikmat yang ia dapatkan. Kalau aku makan tapi aku tak sombong pun, haram juga. Aku makan dalam bekas emas tapi aku bukan sombong. Saja. Benda ada kan, jangan membazir. Kita gunakan benda yang ada ni. Pinggan emas haram juga walaupun tak ada niat sombong. Ataupun perak. Dia pakai yang plated. Kalau orang beli yang plated. Salut perak. Salut je, bukan salut. Tak ada value. Tak ada harga kan. Salut lagi. Lama-lama dia benda tu dia hanya salut warna saja. Dulu orang beli green and Salut warna perak, warna emas. Bukan emas. Bukan perak. Salut dengan perak ke salut dengan warna perak? Itu kena beza. Salut dengan perak tak boleh lah perak. Kan? Salut dengan emas. Salut warna lain. Salut benda zat tu lain. Kan? Kalau salut dengan perak, warna perak, benda tu terang harga kan? Tak pergi jalan, hak dia kutip botol besi buruk pun dia dia ketuk. Ni tak ori. Kan? Ini warna aja. Macam saya pakai jam ni, warna kuning ni kan. Warna je. Kan? Jam 3.10. Gitu. Adakah jam 3.10? Lah ni tak ada dah kot. Tak ada dah jam 3.10. Kalau pergi pasar malam ada kot. Telefon 3.10 ada lagi. Nokia. Itu cerita dah. Habis kita nak habis tanya. Hal ini juga dapat membuatkan hati fakir miskin semakin menderita ketika melihat pemandangan tersebut. Tengok. Kalau boleh kat aku kau pinggan dah aku jual boleh buat rumah. Kan? Tak larat dua jabatan dah. Gitu. Rasulullah bersabda, "Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati." Orang-orang yang minum dalam bekas-bekas perak, innama yujarjir.
sesungguhnya telah menuangkan dalam perut dia neraka Jahannam. Tuang dalam perut dia. Beliau SAW juga bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati, jangan kamu semua minum dalam bekas emas dan bekas perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan duk makan dalam pinggan keduanya. Wala talbasul harira, jangan kamu duk pakai sutra. Ni orang lelaki tak boleh pakai sutra lah. Orang perempuan silakan. Kan? Sutra tipis, ad-dibaj wala dibaj dan sutra tebal. Ini hadis yang lain pula, dia datang pengecualian. Hadis yang lain pula datang pengecuali kan. Sebab benda tersebut Nabi kata fa innahu lahum fid dunya, sesungguhnya untuk mereka di dunia, wa huwa lakum fil akhirah, dan ia untuk kamu di akhirat. Ni kan. Orang lelaki di akhirat besok boleh pakai sutra tebal dan sutra tipis. Gitu. Emas boleh pakai emas. Saudara. Tentulah sifat dalam syurga tak sama dengan hak kita duk tengok di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, diberi kepada mereka sesuatu yang nak serupa tapi bukan dia. Zat sifat tentulah tak sama lah. Itu cerita dia. Kemudian mengajak makan orang yang hadir. Kita berhenti di situ. Ajak makan orang hadir. Depan makanan kita ada orang kan. Orang mari rumah kita, mari makan. Ataupun saya makan dulu nah. Tunggu sekejap. Ajaklah makan. Marilah makan. Kan? Itu cerita dia. Kita berhenti di sini. Allah Ta'ala alamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.